Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan Elektif Seni IPG KKB akan membentangkan KPPB dalam Elektif Pendidikan Seni Visual PSMP, Kanak-kanak dan Seni. Sebelum itu, untuk mengenali kami dengan lebih mendalam, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya Sarah Ashikin binti Muhammad Nazri sebagai pembentang yang pertama, Nur Asilah binti Abdul Rahim sebagai pembentang yang kedua, Hawa Nur Fahanan binti Mustafa sebagai pembentang yang ketiga, Nur Naimah binti Kamarudin sebagai pembentang yang keempat. Di bawah bimbingan pensyarah pendidikan seni visual iaitu Puan Hanimah binti Abdullah serta Puan Siti Nur Ashikin binti Abdul Jalal. Terdapat dua kursus yang terlibat dalam pelaksanaan KPPB. Yang pertama, PSBK 3193, Pengenalan Asas Pendidikan Seni Visual, PSBK 3203, Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak. Bagi merokai kursus ini, dalam aspek model backward design, telah memberi fokus kepada 3 perkara. Yang pertama, mengenal pasti hasil pembelajaran. Yang kedua, menetapkan bukti hasil untuk dinilai. Dan yang ketiga, merancang aktiviti PDP. Bergerak kepada hasil pembelajaran kedua-dua kursus ini, kami memilih hasil pembelajaran kursus yang keempat bagi kedua-dua subjek, PSBK 3203 dan PSBK 3193, iaitu bagi PSBK 3203, membanding beza peringkat peutaraan tampak kanak-kanak dengan merujuk pelbagai sumber. Bagi PSBK 3193, menilai kesenian pelbagai budaya berdasarkan etika penghasilan karya seni visual dalam aspek-aspek bidang, konsep dan nilai serta karya-karya terkenal daripada pelbagai sumber terkini secara profesional. Kami mengutarakan kanak-kanak dan seni sebagai the big idea kami bagi kedua-dua kursus ini. Kenapa tanpa kita sedar, kanak-kanak membesar dengan imajinasi mereka, penerokaan alam dunia menggunakan mata, telinga, malah kedua-dua tangan mereka. Apa yang mereka belajar, melihat, meneroka, itulah yang ditukar menjadi karya mereka sendiri. Walaupun dengan sebatang pensel dan corehan di atas kertas putih, itulah yang menjadikan hidup kanak-kanak dan seni saling berdekati. Malah kita sendiri mengetahui bahawa seni ini bukanlah bermula daripada satu umur sahaja, tetapi bermula daripada umur yang sangat kecil, sehingga berkembang mengikut tahap-tahap yang tertentu, seperti yang telah diperkenalkan oleh tokoh Victor Lowenfeld sendiri, mengenai perkembangan pengutaran tampak kanak-kanak secara berperingkat. Selain itu, the big idea ini juga membuka pandangan bahawa kanak-kanak bukanlah bersama dengan seni lukisan sahaja, malah mengenali seni seperti seni bina, seni halus, seni tarian dan sebagainya. Terdapat beberapa essential question yang dapat dihasilkan dalam kursus ini. Yang pertama, bagaimana hendak menguasai teori perkembangan kanak-kanak. Yang kedua, bagaimana untuk mengenal pasti ciri-ciri lukisan kanak-kanak berdasarkan hasil karya mereka. Yang ketiga, sejauh manakah hendak mengembangkan pengetahuan dan kemahiran pelajar terhadap konsep kreativiti. Yang keempat, bagaimana untuk membanding beza lukisan kanak-kanak antara pelbagai budaya. Yang kelima, bagaimana sosial budaya mempengaruhi penghasilan karya lukisan kanak-kanak. Dan yang keenam, bagaimana menganalisis lukisan kanak-kanak mengikut tahap perkembangan. Baiklah, seterusnya, melalui pelaksanaan KPPB ini juga, kami dapat meningkatkan pelbagai perkara, kami dapat mengetahui pelbagai perkara, khususnya dari aspek pengetahuan dan juga aspek kemahiran. Bagi aspek pengetahuan, kami dapat mengetahui perbezaan-perbezaan bagi peringkat pengutaraan tampak kanak-kanak berdasarkan pelbagai sumber seperti teori dan juga pandangan tokoh-tokoh. Selain itu, kami juga dapat mengetahui kesenian yang ada dalam pelbagai budaya di Malaysia, terutama budaya Cina, budaya India dan juga budaya Melayu. Bagi aspek kemahiran pula, kami dapat kami mahir dalam membanding beza peringkat peutaraan seni visual kanak-kanak berdasarkan pelbagai faktor seperti faktor umur dan juga faktor budaya. Selain itu, kami juga dapat tingkatkan kemahiran dalam menilai kesenian dalam pelbagai budaya di Malaysia seperti seni pakaian, seni warna dan lain-lain. Bukan itu sahaja, melalui pelaksanaan KPPB ini juga kami dapat meningkatkan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran berfikir, kemahiran berkomunikasi, kemahiran menguruskan maklumat, pembelajaran sepanjang hayat dan juga kemahiran dalam bekerjasama. Berikut merupakan bukti-bukti pentaksiran sepanjang pelaksanaan ini, iaitu dari segi tugasan. Kami diberi tugasan oleh pensyarah iaitu menghasilkan satu penulisan akademik bagi kedua-dua subjek. Dan antara bukti-bukti lain dalam pentaksiran ini juga, kami menghimpunkan karya lukisan kanak-kanak. Selain itu, kami menjalankan tugasan ini, kami melakukan pemerhatian bersama-sama dengan pensyarah dan kami menjalankan pentaksiran secara kendiri dan juga kami mengumpul lukisan kanak-kanak, lukisan hasil karya kanak-kanak. Okey, berikut merupakan soalan kerja khusus yang sangat berkait rapat dengan the big idea kami iaitu kanak-kanak dan seni. Iaitu pada soalan, berdasarkan pernyataan di atas, anda dikehendaki memilih 3 karya lukisan kanak-kanak daripada 3 budaya berbeza yang boleh mengembangkan potensi kanak-kanak dan seni. Di situ kita dapat lihat the big idea utama itu iaitu kanak-kanak dan seni. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan bagaimana pengalaman kami melaksanakan KPPB berdasarkan model KPPB berserta dengan contoh. Berikut adalah merupakan model pembelajaran murid, iaitu model yang digunakan pakai oleh pensyarah kami dalam melaksanakan tugasan dan juga sepanjang kami menjalankan proses PDP. Model seterusnya yang digunakan pakai ialah model reka bentuk pembelajaran. Seterusnya kita beralih pula kepada kompetisi 6C. Setelah tamatnya mempelajari kursus ini, kami dapati bahawa kami semua telah memperoleh ke-6 elemen yang ada dalam 6C ini. C yang pertama ialah karakter, iaitu sasiah, di mana kami percaya untuk mengaplikasikan apa yang kami belajar dalam melaksanakan tugasan maupun dalam kelas. Hal ini demikian kerana apa yang kami belajar sama ada dalam mengenai peringkat pengutaran tampak, rangsangan mengikut dan sebagainya itu, dalam menganalisis sesuatu lukisan, kami telah pun diberikan peluang dan juga ruang untuk menganalisis sendiri.
Maksudnya apa yang kami belajar secara teori kami dapat aplikasikan di dalam pembelajaran kami. Dan juga kami berjaya untuk bersabar dalam mencari sesuatu apa yang terkandung dalam sesuatu lukisan. Opsi yang kedua ialah communication, iaitu komunikasi, di mana kami melakukan komunikasi yang berkesan dengan menggunakan pelbagai alat suara, mod dan juga alat komunikasi yang berbeza kepada masyarakat yang berlainan. Di sini kami menggunakan dan juga memanfaatkan platform digital seperti WhatsApp, Instagram, Telegram dan sebagainya bagi mencari maklumat serta mencari lukisan yang sesuai dan relevan supaya analisis dapat dilakukan dengan lebih mudah. C yang seterusnya ialah critical thinking, iaitu pemikiran kritis, di mana kami berupaya untuk menilai sesuatu karya, malah menghubungkan faktor-faktor penghasilan karya dan juga interpretasi karya berdasarkan pelbagai budaya. Di sini dalam melaksanakan tugasan kerja khusus, kami mendapati pelbagai budaya yang ada dalam sesuatu lukisan. Maka daripada itu kami perlu mengkaji apa yang ada dalam lukisan tersebut, bagaimana yang dihasilkan dan apa faktor-faktor yang menjadikan mereka untuk melukis sesuatu karya. Begitu juga dengan dalam sesi pengajaran dan pelajaran, di mana dalam sesuatu karya yang dihasilkan oleh kanak-kanak akan adanya sesuatu faktor yang boleh merangsang mereka untuk menghasilkan karya tersebut. C yang seterusnya ialah citizenship, iaitu kewarganegaraan. Melalui pelaksanaan tugasan kerja khusus ini, kami berjaya untuk meningkatkan kesedaran kami berkaitan dengan budaya dan juga identiti sesebuah masyarakat. Bukan itu sahaja, kami juga di luar pelaksanaan tugasan, kami juga telah pun berjaya untuk memiliki kesedaran yang lebih tinggi mengenai alam sekitar, kepentingan diri kita terhadap orang lain. C yang seterusnya ialah kolaboratif, iaitu kolaborasi, di mana kami melakukan kolaborasi dengan pelbagai pihak, sama ada dalam kalangan pensyarah, pelajar maupun komiti luar. Bagi kalangan pensyarah, kami telah pun banyak bertanya dan juga menjadikan mereka sebagai rujukan kami dalam menyelesaikan sesuatu masalah ataupun isu. Manakala dalam kalangan pelajar, kami melakukan banyak perbincangan antara kami untuk menyelesaikan sesuatu tugasan, sama ada kerja khusus ataupun tugasan yang diberikan dalam kelas. Dan yang terakhir ialah komiti luar. Bagi komiti luar, kami telah pun meminta mereka, khususnya kanak-kanak, untuk menghasilkan lukisan supaya kami dapat analisis mengikut budaya yang ada dalam lukisan tersebut. Yang seterusnya ialah kreativiti, iaitu selepas berakhirnya kursus ini juga kami dapati bahawa kami boleh menggunakan apa yang kami belajar ini pada masa akan datang. Dan ini ialah salah satunya mencana kreativiti kami untuk kami gunakan dalam amalan pedagogi bagi mengajarkan kanak-kanak mengenai seni pada masa akan datang. Misalnya kita boleh menggunakan rangsangan mengikut, contohnya ialah kita ingin mengajarkan kanak-kanak mengenai harimau. Jadi kita boleh mendedahkan mereka dengan memberi pendedahan berkaitan dengan bunyi harimau, rupa harimau dan juga tunjukkan gambar-gambar yang berkaitan dengan harimau. Bukan semata-mata memberikan gambar, bahkan guru juga boleh melakukan permainan ataupun menggunakan audio dan sebagainya supaya minat pelajar untuk mempelajari seni lebih tinggi. Baiklah, seterusnya ialah kerangka kerja 3E yang melibatkan 3 elemen utama, iaitu engagement, keterlibatan dalam pembelajaran. Yang kedua, achievement, peningkatan keberhasilan pembelajaran. Dan juga extension, iaitu keberhasilan pembelajaran lanjutan. Seterusnya ialah model 3R, iaitu yang pertama, rigor, menggunakan teknologi-teknologi secara meluas dalam penghasilan tugasan. Yang kedua, relevance, iaitu menggunakan contoh-contoh sebenar. Dan yang ketiga, relationship, iaitu hubungan yang dijadikan antara pensyarah dan pelajar, pelajar dan juga masyarakat setempat. Baiklah, berikut merupakan contoh penggunaan teknologi semasa dalam proses PDP serta pelaksanaan tugasan kerja khusus, di mana segala perkongsian serta perbincangan dilaksanakan melalui aplikasi WhatsApp, Google Meet dan juga perkongsian nota dan tutorial yang mana melalui Google Classroom dan WordWalk. Di sini kami melakukan perbincangan antara pelajar dan pensyarah serta pelajar dan pelajar dalam sama rakan-rakan. Okey, jadi penggunaan teknologi ini sangat pentinglah bagi kami untuk sama-sama memahami apa itu seni. Berikut pula merupakan antara suara-suara pelajar yang mana membuktikan bahawa kefahaman mereka serta pencapaian terhadap HPK seperti yang telah dinyatakan tadi. Okey, suara pelajar tersebut menyatakan bahawa kefahaman mereka terhadap seni kurang pada awalnya, pada mulanya, dan dapat memahami seni kemudiannya dengan baik selepas proses PDP dan pelaksanaan tugasan kerja khusus. Seperti yang pertama, mereka kurang pengetahuan, tapi bila lama-lama mereka dapat menganalisis dan cara menganalisis lukisan kanak-kanak dan perkembangan dan sebagainya. Yang kedua, menganalisis beberapa lukisan kanak-kanak. Mereka sudah mampu selepas pelaksanaan proses PDP dan juga pelaksanaan tugasan kerja khusus. Ini juga merupakan suara pelajar yang mana pelajar-pelajar tersebut menyatakan mereka belum mahir pada awalnya dan mereka telah mahir sedikit mengenai bagaimana menterjemahkan karya kanak-kanak dan membuat analisis. Ini adalah berkaitan dengan HPK seperti yang telah dinyatakan, iaitu terhadap kefahaman-kefahaman dan serta kemahiran yang mereka miliki selepas melaksanakan tugasan kerja khusus serta proses PDP sepanjang kuliah. Baiklah, berikut pula merupakan bukti-bukti pelaksanaan aktiviti seperti yang telah dinyatakan dalam model reka bentuk pembelajaran, yang mana aktiviti ini melibatkan pensyarah dan juga pelajar, iaitu pembelajaran dua hala. Okey, baiklah, yang pertama, apresiasi lukisan kanak-kanak, yang mana poster ini menunjukkan kami melakukan forum antara pelajar dan juga menerima maklum balas daripada pensyarah, dan juga apresiasi karya 3 dimensi kanak-kanak yang dilakukan oleh pensyarah kami dalam menerangkan mengenai karya 3 dimensi, yang mana pelajar juga memberi maklum balas melalui apresiasi tersebut. Ini juga merupakan aktiviti bersama pelajar, yang mana pengalaman kami semasa pembelajaran proses PDP. Okey, contohnya yang pada
merupakan, kita dapat lihat pada gambar pertama ada seekor harimau. Okey, jadi di sini pensyarah menerangkan seni-seni yang terdapat dalam karya tersebut, iaitu unsur-unsur seni. Yang pertama, bagaimana mengenali seekor harimau dari segi corak, dari segi riak wajah tersebut. Harimau tersebut sedang merasai apa dan melihat apa, dan di sekitarnya daun-daun begitu. Dan kami dapat memahami, daripada situ kami dapat memahami seni-seni yang terdapat dalam karya lukisan. Okey, serta gambar di sebelahnya macam mana pelajar, iaitu saya sendiri menerangkan setelah memahami bagaimana seni-seni tersebut, dan saya juga menerangkan kembali melalui karya lukisan yang lain bagi menunjukkan kefahaman kami terhadap apa yang telah diterangkan dan diajar oleh pensyarah. Berikut merupakan lukisan atau projek yang digunakan dalam perbincangan kami antara kami dan juga pensyarah, iaitu lukisan 2D dan juga karya 3D, iaitu karya diorama. Baiklah, kita dapat lihat di antara dua-dua karya tersebut, kami dapat memahami dan mempelajari unsur-unsur seni yang mana seperti bentuk, rupa, ruang, warna dan garisan yang digunakan dalam penghasilan karya-karya tersebut. Kalau kita dapat lihat bagaimana susunan bangunan dan struktur-struktur, objek-objek yang terdapat dalam lukisan lukisan yang pertama, seterusnya diorama karya 3D tersebut, bagaimana kanak-kanak tersebut menyusun objek-objek di dalam karya tersebut. Berikut merupakan cabaran serta halangan yang kami hadapi sepanjang melaksanakan tugasan kerja khusus juga semasa pembelajaran, yang mana kami kurang pengalaman dan pengetahuan mengenai asas seni, memandangkan ada pelajar yang tidak mengambil subjek seni semasa di sekolah. Okey, jadi antara solusinya ialah kami merujuk pelbagai sumber rujukan dan bahan mengenai prinsip asas seni dan sebagainya. Dari situ kami dapat memahamilah seni walaupun belajar sendiri, mencari bahan secara sendiri supaya lebih faham. Seterusnya, cabarannya kami tidak dapat berada di lapangan untuk menonton proses penghasilan karya lukisan secara langsung. Jadi di sini kami tidak berada bersama kanak-kanak tersebut untuk untuk melihat bagaimana karya tersebut dihasilkan, serta solusinya adalah kami mendapatkan karya lukisan kanak-kanak dari laman web, email, sosial media dan sebagainya. Jadi di sini ia memudahkan kami untuk menganalisis karya tersebut dengan lebih baik. Seterusnya, suka mengadakan perbincangan secara bersemuka untuk mendapatkan kefahaman yang mendalam. Jadi semasa tugasan yang dilaksanakan ia adalah semasa pandemik COVID-19. Jadi kami tidak dapat bersemuka sesama rakan untuk berbincang mengenai tugasan kami dengan baik. Maksudnya kalau bersemuka kita akan lebih faham. Jadi kami menggunakan Google Meet atau video call, yang mana kami dapat melihat kawan-kawan rakan ahli kumpulan kami bagaimana, dan kami mengadakan perbincangan tersebut dengan baik. Berikut merupakan cadangan dan penambahbaikan yang dapat kami utarakan, iaitu pelajar perlu melakukan penerokaan sendiri mengenai topik pembelajaran yang akan datang. Jadi jika pelajar telah memahami, telah mengetahui apa yang bakal dibincangkan dalam topik tersebut dan semasa pembelajaran, semasa proses PDP, pelajar akan lebih mudah memahami dan pelajar akan memberi maklum balas yang baik kepada pensyarah mengenai topik tersebut. Jadi di sini berlakunya perbincangan antara pensyarah dan juga pelajar, kerana pelajar telah memahami topik-topik yang akan diajar. Okey, baiklah. Seterusnya, mengadakan kolaborasi antara pensyarah dengan pelajar dalam penggabungan subjek yang berkaitan. Kalau kita dapat lihat subjek seni ini, apa yang saya dapat fahami dan ahli kumpulan saya, ia berkaitan dengan subjek EDUP 3023, iaitu perkembangan kanak-kanak, yang mana subjek ini ada menyatakan tentang teori perkembangan kognitif, yang mana kanak-kanak dalam penghasilan seni juga perkembangan kognitif ni amat penting untuk melihat tahap bagaimana seni mereka dihasilkan daripada conteng dan boleh menghasilkan bentuk-bentuk rupa dan sebagainya. Apa yang kami dapat kami rumuskan melalui perbincangan KPPB dalam aktiviti seni ini, iaitu BID itu sendiri, yang mana kanak-kanak dan seni memang tidak boleh dipisahkan, dan kanak-kanak membesar dalam dunia seni. Okey, seterusnya HPK, yang mana kami dapat memahami peringkat pengutaraan tampak kanak-kanak kesenian dalam pelbagai budaya, yang mana ia merangkumi HPK yang telah dinyatakan sebentar tadi, dan juga 6C. Kami dapat menguasai 6C dengan baik melalui tugasan yang diberikan dalam tugasan kerja khusus. Kami dapat memahaminya dengan baik, iaitu karakter, communication, critical thinking, citizenship, kolaboratif dan juga creativity, yang mana ia merangkumi dalam subjek yang telah kami pelajari dalam perbincangan kami. Okey, jadi seterusnya model pembelajaran murid, yang mana ia merangkumi pelbagai aspek bagi melahirkan pelajar yang berkualiti, iaitu aspirasi perhubungan, belajar cara belajar, yang mana telah dinyatakan dalam hubungan antara pelajar dan pensyarah, pelajar dan juga pelajar, dan ia amat memberi kesan yang baik kepada kami. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.